Ini rencana kita. Kalau kita perintah, bagaimana kita boleh buat? Kita bawa perubahan, bagaimana kita boleh bawa? Saudara, kalau kita tahu apa yang boleh membawa perubahan dalam negara kita, kita akan buat keputusan yang baik. Calon kita Hasanuddin PAS. Saya datang dari mahkamah terus. Kalau saya tahu calon kita, calon PAS, bagi pihak Pakatan Rakyat boleh bawa masalah kita kepada negeri, nak angkat UMNO, peranan dia apa? Saya setuju. Maki pun setuju, fitnah pun setuju, naik barang pun setuju, ambil tanah pun setuju. Ini yang kita kena fikir. Kita kena ajak orang merdeka, bukan bawa 200 ringgit kemudian suruh maki orang. Saya pergi ke satu tempat macam ini, bukan perkara baru. Dia bawa, bayar seorang 100 ringgit, kerja dia maki, padahal dia kena tipu. Bapak mak dia punya tanah dia ambil, harga barang naik, tetapi dia cuba khianat dalam perjuangan. Sebab itu kita kena sabar, kita kena cuba perak. Kalau kita tahu akhirnya rakyat bukan bodoh, uang ada di sana, makan ada di sana, tetapi saudara pilih untuk dengar di sini. Sebab apa? Saudara rakyat merdeka yang bijak, guna akal dan merdeka. Saya ucap terima kasih banyak. Nak uang bukan di sini, nak pangkat, nak tunjukkan bukan di sini, tetapi saudara pilih kerana apa? Kerana niat ikhlas, al-amal lillahi ta'ala. Sebab itu saudara, kita kena guna kebijaksanaan kita. Saya terangkan tadi apa pelajaran kita dapat dari Tunisia dan Mesir. Di Kongko, media tak boleh baca langsung. 2 bulan lalu kalau kita pergi Mesir, siapa pemimpin teragung? Mubarak. Siapa pemimpin paling pandai? Mubarak. Siapa wanita paling baik? Suzan. Siapa anak paling baik? Gamal. Hari ini sebab Mubarak dia ludah. Sebab Mubarak dia curi puluh bilion ringgit. Sebab apa? Sebab dia tahu, rakyat dah mula tahu, bukan minda. Kita bukan Mesir. Sebab apa kita kata bukan? Sebab kedudukan kita tak sepenuh itu. Hari ini Hasanuddin calon PAS, dan kita sokong calon PAS. Kita minta kawan-kawan undi bulan. Ada yang kata mudah, tidak mudah, kerana kita lawan dengan seluruh tentera kerajaan. Dia langgar apa peraturan pun, dia langgar undang mana pun boleh. Kita kalau silap sikit, mampus kita kena terajang. Nah, ini dia 2 undang-undang. Satu undang-undang untuk orang kaya, satu undang-undang untuk rakyat. Satu undang-undang untuk pemimpin UMNO, boleh buat apa suka. Satu undang-undang untuk rakyat Malaysia. Ini yang kita nak lawan dan nak betulkan. So saudara, saya sebut tadi, kita kemukakan buku alternatif yang kita kata buku jingga. Yang ini kawan-kawan kita dah terang berapa rancangan yang kita buat untuk bawa perubahan kepada rakyat kita. Jawablah, tak payah maki. Nak maki saya dah 12 tahun dia dah maki dah, tak payah tambah lagi dah. Yang nak maki itu pun kalau dengar pak pun dah tak mengaku anak. You bayangkan orang macam itu nak boleh maki Tok Guru Aziz. Saya ni tak apa lagi pakai bola lain. Jadi susah. Sebab itu kita kena guna, kita kemukakan ini kita guna latih. Saya kata kalau kita perintah tukar syarikat yang beban rakyat, siapa yang dapat? Sokong. Siapa yang dapat? Ya. Kalau tak usah layan, orang kurang seman kita layan, itu sah kita. Juga kalau layan dia harga dia lagi naik. Jangan dia nak dapat RM500 satu ceramah, cukup mulayan dia naik RM600. Baik, ini elektrik. Siapa yang dapat? YTL. Siapa YTL? Kawan mana? Berapa untung? Berbilion ringgit untung. Siapa lagi dapat syarikat ini? Genting Sanye, syarikat judi. Lim Gotong punya syarikat. Apa nama syarikat? Genting ini, Genting Sanye. Berapa untung? Bilion. Saya nak tanya anak muda, saya suarakan supaya rakyat dapat harga murah. Supaya nak sokong orang yang pertahankan syarikat-syarikat besar. Apa untung dia?
Ini anak-anak muda di Kerzau. Apa faedah kita pertahan orang-orang yang menindas kita? UMNO bagi kepada syarikat YTL, UMNO bagi syarikat kepada Genting Sanyen, UMNO bagi kepada Ananda Krishnan PD Power, UMNO bagi kepada Tan Sri Said Mokhtar Malakoff. Berapa subsidi yang UMNO bagi Petronas kerajaan kepada syarikat-syarikat ini? 19 bilion ringgit. Sebab itu dia tak mau bagi orang dengar. Wallahul azim, saya bukan fitnah. Saya pertahankan tiap kenyataan saya. 19 bilion dia bagi. Untung berbilion kita turun. Pasal apa tak boleh huning supaya kita boleh turunkan harga? Saya kata dalam perbincangan kita dengan pimpinan PAS DAP Keadilan, kita gunting semula supaya harga itu turun. Jangan kita jadi alat bagi orang kaya dan menindas. Saya tak cemburu ada orang gaji allowance pendapatan 5,000 sebulan, ada yang 1,000 sebulan. Kita tidak khianat, kita tidak mau khianat kerana orang itu kaya, tetapi ini guna kerajaan. Saya nak tanya, tahu tak orang kampung siapa dia orang Melayu yang paling kaya di Malaysia? Tahu tak? Ya, siapa orang kaya? Bukan kaya 100 juta ringgit, bukan kaya 1 bilion, berbilion ringgit. Wallahul azim, ini kenyataan terbuka, semua orang tahu. 3 orang yang paling kaya berbilion, dia boleh upah 2-3 orang atau orang pergi kempen untuk dia, sebab untung dia 10 bilion. Siapa dia? 3 nama Melayu yang paling kaya di Malaysia, berpuluh bilion. Ya, 10 bilion. Berapa puluh bilion ringgit ini? Berpuluh bilion ringgit. Pertama, Datuk Mozani Tun Mahathir, berpuluh bilion ringgit. Sebab itu dia boleh turun jerit kerana dapat fulus mari. Ya, siapa lagi dapat? Pertama, Datuk Mozani Tun Mahathir, 10 bilion ringgit. Kedua, Datuk Nazir, adik kepada Datuk Seri Najib yang punya isi IMB. Ini kenyataan terbuka. Dia boleh jerit, dia tak boleh jawab. Dia boleh maki, dia tak boleh jawab bahawa wang Bumi Putra disapu oleh 3. Yang ketiga ialah Tan Sri Said Mokhtar. Saudara, 10 bilion. Kita boleh kita permainkan perkara ini, saudara? Sebab itu dalam Islam kita ikut hukum, kita ikut peraturan. Ya, kita boleh tak selesai. Sebab itu dia takut dengan kita. Sebab itu kita tengok hari-hari dia segan, dia takut perkara ini rakyat tahu. Pemimpin berjiwa rakyat, pemimpin Melayu, pemimpin pegang kelih. Rupanya pemimpin ini kumpul berpuluh bilion ringgit. Siapa yang kata? Rekodnya ada. Saya boleh maki, emak, anak kamu dah 500 juta. Mana bukti dia? Yang ini rekodnya ada, saudara. Sebab itulah saya minta kawan-kawan fikir, apakah kita dengki? Tak. Tetapi apakah adil namanya? Untung-untunglah sampai puluh-puluh bilion. Sebab apa? Sebab itu saudara, kita kena buat pemikiran, keputusan yang bijak. Cara kita nak ajar bukan maki hamun orang. Saya pun tahu, saya timbalan Perdana Menteri dulu, saya pun rekod banyak. Apakah saya nak berucap, nak maki hamun Menteri Besar, nak maki hamun Perdana Menteri, nak maki hamun Tun Mahathir? Tak. Sebab apa? Sebab kita ada batas akhlak kita. Kita kena jaga. Ya, kita kena jaga. Ya, sudah boleh tengok betapa angkuhnya, betapa takaburnya pemimpin-pemimpin dan wakil UMNO. Dia tak peduli. Dia tahu apa fitnah, dia tahu apa khazaf, dia tahu apa hukum. Dia tak peduli. Maknanya kalau setakat kita tak jadi masalah, kerana apa saja halal buat mereka. Sebab itulah saudara-saudara, saya minta kita guna keputusan yang paling bijak. Tak ada faedahnya kita bawa perubahan kalau kita tidak bawa perubahan ini. Orang tanya kita, apakah mustahil kita menang di Kerzau ini? Saya kata terus terang, memang ini jalan
Kita lawan dengan seluruh tentera kerajaan.